Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratun Nahli. Suratun Nahli bermula ayat 65. Ayat 65, tafsir pimpinan muka surat 526. Suratun Nahli berada dalam juzuk yang ke-14, surah yang ke-16. Sambungan kita ayat yang ke-65. Kita akan cerita tentang nikmat Allah Ta'ala ke atas kita dengan turunnya hujan. Kemudian hayawan-hayawan makan rumput rampai, pokok-pokok, mengeluarkan susu di antara celah darah dengan tahi, keluar susu. Kemudian Allah Ta'ala ungkit lagi nikmat yang diberi melalui pokok kurma dan pokok anggur, dijadikan minuman yang baik. Ada juga yang menjadinya sebagai arak yang diminum oleh puak-puak pemabuk. Kemudian datang nikmat Allah Ta'ala melalui hayawan yang kecil, namanya lebah, An-Nahli. Ini tuan surah. Tuan surah kita baru jumpa tuan. Ayat yang ke-68 baru jumpa tuan. Suratun Nahli. Mari kita baca ayat 2. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma bi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Ayat 65, Allah Ta'ala sebut di sini nikmat kepada kita, Masya Allah. Di antara mazahir, ciri-ciri keindahan nikmat Allah Azza wa Jalla yang ditunjukkan kepada kita, iaitulah keesaan Allah dan besarnya kudrat Allah Azza wa Jalla. Maka dia tunjuknya kepada kita sini beberapa nikmat yang diberi. Di antara nikmat yang pertama yang menjadi punca sumber kehidupan. Sumber kehidupan manusia ni mari mana? Mari daripada air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu benda-benda yang menghidupkan. Manusia ni hidup asal dia air. Mimmaniyyin yumna. Kemudian naik taraf kepada makanan dia mari daripada air. Ini dipanggil nikmat yang pertama dalam siri ini. Dalam ayat 65 hingga 69
Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang nikmat air. Baik, sebelum kita pergi pada nikmat air, pelajar-pelajar kena tanda dulu. Dipanggil al-maqsudul a'zam, objektif utama turunnya ayat Quran ini untuk takrir, menetapkan 4 usul. Al-Quran, isu utama yang dibincangkan, maksud dia punya objektif dia nak bincang 4 perkara, usulul arba'ah. Yang pertama al-ilahiyah. Pelajar-pelajar kena ada nota, jangan jadi macam ulama tafsir besar pakai dengar lebih pada orang tua ni. Nah, tanda al-ilahiyah tentang ketuhanan. Yang kedua an-nubuwat, tentang kenabian. Yang ketiga al-ma'ad, tentang bangkit semula. Yang keempat isbatil qada'i wal qadar, nak menetapkan qada dan qadar, takdir Allah Azza wa Jalla. Maka daripada 4 ini yang paling utama lagi iaitulah al-takrir al-ilahiyah, nak menetapkan adanya Allah, berkuasanya Allah Azza wa Jalla. Ini penetapan yang ada. Maka Allah Ta'ala sebut pada kita daripada alam atas, alam al-ulwi, alam atas. Dia mula dengan langit dulu. Bila mari daripada langit, turunnya sumber kehidupan manusia, apa dia? Iaitu air. Air duduk situ. Tak ada siapa pun kata air tak jadi. Wallahu anzala minas samai ma'a, dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Allah menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya. Tengok nota di bawah 560, yakni menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi sesudah bumi itu kering kontang. Mari kemarau, kering merkah bumi dalam masa kemarau. Fahamkanlah baik-baik perbandingan di antara Al-Quran yang disebutkan dalam ayat 64 yang lalu, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana linnas. Ayat 64, penurunan Al-Quran untuk menjadi penjelasan, bimbingan kepada manusia, dengan air hujan yang tersebut pada ayat 65 ini. Kedua-duanya diturunkan dengan tujuan menghidupkan sesuatu yang mati. Al-Quran turun untuk hidup hati yang mati. Untuk hati yang mati disebabkan kejahilan. Sementara air hujan pula diturunkan untuk menghidupkan tanaman pada bumi yang kering kontang yang sudah mati. Dua-dua mati diturunkan oleh Allah Ta'ala alat penghidup. Nak hidup hati, turun Quran. Siapa dia belajar, siapa beriman, hiduplah dia. Nak hidupkan bumi, Allah Ta'ala turunkan hujan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Apa kerja? Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mendengar peringatan ini dan memahaminya. Allah sebut ayat Quran ini terpakai jadi kepada siapa? Berfaedah kepada siapa? Kepada orang yang ada telinga yang mendengar, memahami dan menerimanya. Kalau kita pergi baca Quran kepada orang yang hati tak terima, dia tak akan terima. Dia dengar, oh sedap suara awak, tapi dia tak pakai kan. Kita bimbang juga lagu ni. Bimbang macam mana? Bimbang takut kita ni bahasa jenis sedap dengar, tapi tidak sedap dari sudut amalan. Maka kita mengatakan itu satu perkara yang berbahaya. Baik para jemaah, para pelajar sekalian, ini ayat yang menyebut kepada kita tentang nikmat Allah Ta'ala diturunkan dari langit.
Dua nikmat yang telah diturunkan. Yang pertama, nikmat Quran menghidupkan hati, nikmat air menghidupkan manusia, menghidupkan fizikal orang melalui air. Tak ada air kita mati. Allahu Akbar. Maka para ulama telah buat bandingan, ibarat hati dengan zikir, mengingati Allah, mengenali Allah, seumpama ikan dengan air. Ikan suka duduk dalam air, segar dia, demikian juga hati kita sihat, segar apabila kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Baik, itu nikmat yang pertama. Kemudian dibawa nikmat yang kedua. Bila turun hujan, hayawan-hayawan gembira kerana makanan dia banyak, rupuk-rupuk jadi segar, maka datanglah nikmat kepada kita. Tengok ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak yang kamu duk bela tu, unta, kambing, lembu, biri-biri yang kita duduk bela dia tu, ibrah, kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Apa dia pelajaran? Tengok nota 561. Pelajaran yang mendatangkan iktibar, yakni yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana benda-benda yang dimakan oleh binatang ternak itu bertukar menjadi darah. Daripada hasil dia makan jadi darah. Dan dari darah itulah lahirnya susu yang sedap rasanya dan banyak faedahnya serta khasiatnya untuk diminum oleh manusia. Allahu Akbar. Jadi di dalam diminum oleh manusia itu di antara perkara yang ajaib. Tuhan bagi peringat kepada kita, makan kita minum apa? Minum susu. Minum susu. Susu ni semua benda ada di susu lah. Kita manusia ni susu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Allah kata hayawan kamu itu menjadi pengajaran. Sebab apa? Tengok. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa dami labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami beri minum kepada kamu dari apa yang terbit dari dalam perutnya. Susu ni mari mana? Mari dalam perut hayawan yang lahir. Sumber proses susu duduk mana? Di antara hampas makanan dengan darah. Farthin, di antara tahi. Senang sebut gitu. Duduk dalam perut tu, darah dengan hampas makanan. Kita nak kata tahi, aku tak lalu minum susu pula apa ni kan. Di antara celah ni keluar susu yang bersih, subhanallah, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum. Allah, susu ni rasanya tak perlu dihurai banyak dah. Tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu khasiat susu. Sekarang ni kita mula dengan siapa? Kita sendiri sebagai seorang manusia, mula dengan susu mak kita. Ajaib dia tanda ni. Kata di para ulama, keluar daripada di antara darah dengan hampah makanan, keluar tak bercampur. Warna pula daripada darah merah jadi putih. Yang putih lah, darah susu. Dan tidak ada sebarang bau. Dah dia lalu dekat dengan tahi, patutnya bau lawan sikit. Tak ada bau apa-apa. Cuma dia bau jenis hayawan. Kalau kita minum susu unta, bau unta. Minum susu kambing, bau kambing. Bukan bau darah atau bau tahi. Tidak ada.
Sahlal murur fil halqi, nak masuk dalam tengkok mudah. Lazizan hani'an, Allahu akbar, sedap, laziz. La yaghassu bihi syaribuhu, orang minum tidak lekat. Allahu akbar, orang minum tidak lekat. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada hadis khas tentang minum susu. Hadis khas tentang minum susu. Minum susu. Daripada tengok hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya masuk pergi ke bersama Nabi dan juga Khalid ibn Walid ke rumah Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi, mak saudara Ibnu Abbas, mak saudara dia. Faja'atna bi'ina'in min labanin, subhanallah. Maimunah bawa kepada kami bekas ada susu. Ada susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu, Nabi kita mula minum. Aku duduk belah kanan, Ibnu Abbas kata, Khalid belah kiri. Nabi punya sunnah, kalau kita nak beri makanan, kita kena beri orang belah kanan dulu. Yang duduk belah kanan dia Ibnu Abbas, kanak-kanak. Belah kiri dia Khalid, panglima, nak bagi siapa dulu. Maka Nabi minta izin. Dia kata Ibnu Abbas mengalih kanan, Khalid belah kiri. Giliran minum ni giliran mung. Boleh tak aku nak bagi Khalid dulu? Kata Ibnu Abbas, ma kuntu uthir ala su'rika. Rasulullah, maaflah, oleh kerana giliran saya, Rasulullah minum dah tadi, saya tak akan utamakan bekas minum Nabi kepada orang lain. Subhanallah. Ini Ibnu Abbas nak ambil berkat dengan bekas yang diminum oleh Nabi. Maka Nabi terpaksalah kena bagi pada Ibnu Abbas. Walaupun Khalid orang besar, kita kena, ini sunnah, susun atur. Maknanya kalau kita nak utamakan orang besar-besar, kita kena susun biar dia duduk belah kanan kita lalu. Maknanya kita hollow kok ni. Sesaklah masalah ni. Kemudian bila Nabi kita minum, Nabi kita bersabda, tanda pelajar, man at'amahu Allahu ta'am, siapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia makanan, mana kita pergi orang bagi makanan kepada kita, kita kena doakan, Allahumma barik lana fih wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fih, ya Allah berkatilah kepada kami dengan makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan beri lagi makanan yang lebih baik daripada ini, nak lagi nikmat. Wa man saqahu Allahu labana, tengok hadis ni khas, siapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia minum susu, falyaqul Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fi, ingat, Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Allahu akbar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi makana at-ta'am wa syarab ghairal laban. Tidak ada satu benda yang boleh mengganti makanan dengan minuman lain daripada susu. Sebab itu hari ni orang kena stroke ke, kena apa yang tak boleh makan, orang akan, doktor akan letak wayar di hidung, afanallahu min lana wa lakum, Allah Ta'ala selamatkan saya dan tuan-tuan semua daripada penyakit yang berat-berat ini. Maka dia akan letak wayar sini, anak dia tuang susu. Makanan lain tak ada pun tak apa. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhrajahu Ahmad fi musnadihi wa Tirmizi wa bisanadin hasan. Alhamdulillah. Kita kata apa bila kita minum susu? Kita kata apa? Allahumma barik lana fi wa zidna min. Ingat dah. Kena ingat. Sebahagian daripada bacaan ini ada dalam kitab kita Perisai Muslim, dalam bab makanan, bacaan tentang makan minum. Alhamdulillah, aplikasi perisai ini saya dah bagi kepada para jemaah. Kita boleh letak dalam handphone kita. Nak tak ingat bacaan, buka ni ada sini. Dia tulis My Perisai, Perisai Muslim. Ada gambar Perisai Muslim, letak dalam ni. Bila-bila je kita nak baca apa, nak apa, alhamdulillah
Jazahullah khairah kepada tim media Ubudiyah yang membangunkan aplikasi My Perisai. Dia ambil daripada kita ni, masuk dalam telefon. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, malu kita kepada Allah kalau kita tak ingat lagi nak baca, sedangkan handphone ada di tangan kita. Kalau kata kita, oh tertinggal kita. Oh ni, kita upload dalam poket awak sudah ada. Kita kata Masya Allah. Baiklah. Kalau kita panjang-panjangkan tak habis cerita. Kita ada lagi, satu lagi, nikmat Allah Ta'ala yang besar kepada kita. Tengok dalam ayat ni, Allah kata apa? Wa inna lakum fil in'ami ibrah. Hari ni kita balik tengok lembu, tengok susu, kita mikir, kita mengambil pengajaran. Susu ni Nabi kata apa? Tak ada satu benda makanan yang boleh menggantikan satu benda lain pada laban, lain pada susu. Susu asli lah, susu. Pasal tu orang Arab ni makannya dia susu je. Susu dengan kambing. Dia puas susu, dia makan kambing, makan sekali ibu kan. Baik, kita pergi kepada ayat. Nikmat yang ketiga dalam siri ini, wa min samaratin nakhili wal a'nab, dan dari buah tamar, buah kurma dan buah anggur kamu jadikan padanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal. Allahu Akbar. Allah kata apa? Tattakhizuna minhu sakara, memari minuman haram yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan banyak lagi rezeki-rezeki makanan yang halal. Kenapa pergi duk cari yang haram tu? Kenapa jadi haram di sini? Kenapa Allah sebut? Kita akan bincang sini. Jadi para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, bermula dengan turun hujan, hayawan-hayawan makan, keluar daripada, dia proses kilang daripada perut dia, keluar susu, dan juga daripada turun hujan naiknya pokok kurma, anggur dan lain-lain. Tapi oleh kerana anggur dengan tamar ni suatu benda yang sinonim dengan masyarakat Arab, Allah Ta'ala sebut sini. Dia tak sebut buah durian kerana Melayu belum ada masa tu. Melayu belum ada. Tuhan tak kata wad durian. Sedap ke berik situ tu dah. Kena lagu pula sedap. Dah. Wa min samaratin nakhil wal a'nab, dan buah anggur. Tattakhizuna minhu sakara, berarti saya kata wa rizqan hasana, satu kategori lain. Al-Quran ni kalau kita kaji makin sedap. Tengok nota di bawah 562. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, sakara yang tersebut dalam ayat ini ialah minuman yang haram yang diperah dari buah tamar dan anggur itu. Mana dia ambil buah tamar, ambil perah anggur, diperam jadi tuak, jadi minuman mabuk, maka minumlah buah-buah dia. Warizqan hasana, dia tidak ataf kepada mabuk lah, dia pergi kepada asal dia. Rezeki yang baik di sini iaitulah makanan serta minuman yang halal, iaitu buah tamar dan anggur itu sendiri halal, dan benda-benda yang dibuat daripadanya seperti cuka dan lain-lain. Cuka tak apa, arak lah. Jadi para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut manfaat hayawan, maka di sini disebut ba'da manafi'an nabat, daripada hayawan berpindah kepada tumbuhan. Ada ulama mengatakan ayat ini tanda ni. Sebagian ulama kata ayat ini mansukh, telah dibatalkan hukuman dengan ayat Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tilik nasi, semua itu perbuatan najis daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhkan dia. Jadi ada sebahagian ulama tafsir kata ayat ini mansukh. Baik. Ada ulama kata dia tidak mansukh, ayat ini muhkamah. Ayat ini tetap ada, cuma turun ayat ini di peringkat awal. Awal-awal sebelum diharamkan arak, ayat ini turun. Ayat ini turun. Jadi belum haram, bolehlah sebut tentang wa min samaratin nakhil. Itu satu pandangan. Ada ulama mengatakan muhkam, ayat ini tidak mansukh,
Binaan ala anil murabis sakar di sini, maksud dianya mabuk di sini bukan asal nak buat arak, tapi asal dia halal seperti nabiz. Nabi ni buah tamar yang dicampur dalam air, kemudian dia perap air itu jadi jus, jadi manis dengan sebab kita campur buah tamar dalam tu. Sampai dulu bukan ada blender macam awak ni. Lah ni tak payah dah. Ambil buah tamar, ambil buah srek, mesin boleh minum. Orang dulu terpaksa kena peram dulu supaya dia jadi jus. Baik, asalnya benda tu halal, tapi dia salah gunakan oleh puak-puak yang nakal, pergi jadi mabuk. Itu wallahu a'lam. Jadi kita kata dua ayat tu ada kata mansuh, ada kata tak mansuh. Yang pentingnya undang-undang arak telah diubah dengan ayat Al-Maidah tadi, innamal khamru fajtanibu rijsun fajtanibu. Arak tenajis, jauhkan diri. Habislah kita. Jadi alhamdulillah kita akan tengok nanti dalam ujung ayatnya, kita akan bincang beberapa faedah tentang ayat ini. Baik, anda pun tak berani nak panjangkan sebab nikmat kita ni, kita boleh buat satu ceramah ya, satu tajuk. Kita pergi kepada nikmat yang keempat, hujan, hayawan, tumbuh-tumbuhan, pokok, dan kita pergi kepada tuan rumah. Suratul Nahli, surah kita nama Suratul Nahli, tuan rumah lah ni, maknanya lebah. Tengok ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Tengok ayat Allah kata apa di sini, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah Ta'ala berikan ilham kepada lebah. Wahyu di sini bukan makna wahyu lebah tu ada nabi lebah. Wahyu di sini bermakna ilham. Allah Ta'ala bagi ilham kepada lebah. Wa auhar anittakhidhi minal jibali buyuta. Lebah, hendaklah engkau membuat rumahmu, yakni sarangmu pada gunung ganang. Tengok Allah Ta'ala mula dengan gunung dulu. Sebab itu kata di para ulama, madu yang paling baik, top madu hak mari daripada gunung. Yang kita duk jual hari ni madu Yaman. Madu Yaman, madu bukit. Allahu akbar. Duk atas bukit. Madu dia yang paling baik sampai 400-500 kilo. Ini madu. Wa minasyajari, dan pada pokok-pokok kayu. Madu darjat yang kedua, dia duduk atas pokok. Wa mimma ya'rishun, dan juga pada bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Ada juga. Jadi tiga berapa jenis madu. Ada madu yang duduk di atas bukit, dia panggil madu bukit, jabali, al-asal jabali. Kemudian madu di atas pokok, dan madu yang duduk di atas rumah, atas bangunan kita pun ada. Anda pergi rumah di Kapur Enggong, tengok-tengok ada lebah. Kata di apa ni, nikmat, dia kata Allah Ta'ala hantar mari minuman kita di dalam rumah kita. Masya Allah, korek buka tatak besar sarai dalam itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga boleh kita kata wa mimma ya'rishun, madu duduk atas sarang yang dibuat oleh manusia. Sekarang ni orang duk perah kelulu, madu kelulu ni kaya raya dengan madu kelulu, buat sarang. Kita kata subhanallah. Tengok lagi, tengok nota di bawah, nota 563.
Setelah Allah SWT menerangkan perihal susu yang didapati dari binatang ternak dan tentang makanan dan minuman yang didapati dari buah-buahan, maka dalam ayat ini diterangkan pula tentang madu ataupun gula lebah. Ibarat dia gula lebah yang menjadi ubat penawar bagi manusia yang didapati dari makhluk yang kecil, nama dia lebah. Kecil je dia. Allah juga memberi ilham kepada lebah membuat sarangnya pada tempat yang tersebut. Mulut sini lebah buat sarang, ibu dekat dalam, yang lain terbang pergi cari. Pembentukan sarang lebah demikian rapinya, dia panggil segi 6. Dia panggil rumah lebah ni apa dia panggil? Segi 6. Ini pelik rumah lebah ni, masya-Allah. Dalam bahasa Arab dia panggil baik, kita baca ni dulu. Rumah dia pelik, segi 6. Sebab apa segi 6? Sebab dia boleh bercantum, dia boleh takut. Bila dia nak pergi mana-mana, dia boleh tukar balik. Allahu Akbar. Inilah di antara benda-benda ajaib yang Allah Ta'ala sebut dalam hayawan yang kecil. Nama dia apa? Apa hayawan kita nama? Nama lebah. Pelik ke tak pelik lebah? Siapa kata tak pelik? Rumah dia apa ajaib. Pembentukan sarang lebah yang cukup teratur. Subhanallah. Pembentukan sarang lebah yang cukup teratur. Siapa kata tak teratur? Rapi. Cara hidupnya dalam sarang cukup teratur dan lengkap dengan rajanya. Pengawal-pengawal dan pekerja-pekerja yang ditugaskan keluar menyeduk madu bunga, pokok-pokok tanaman dan tumbuh-tumbuhan untuk dibawa ke sarangnya dari tempat yang sejauh-jauh. Bukan main-main dia pergi ambil madu tu, bukannya dekat. Cuma pelik, ajaib. Nak dengar cerita ajaib ni? Dia punya lebah atas kepala dia tu, dia ada ni, apa dia panggil? Radar. Antena ni kan, dia ada radar, dia boleh kontak SMS dengan guru dia. Masya Allah. Bila dia jumpa apa ni, apa panggil, pokok bunga hok sedap, SMS WhatsApp lalu, go sini ada, siap dengan GPS lagi, mana hok lain pun zoom terbang pergi cari. Ajaib, subhanallah. Dari tempat yang jauh, lepas tu dia balik. Dan tentang caranya mengeluarkan madu dan menyimpannya dengan sebaik-baik dan sebersih-bersihnya adalah semuanya menjadi dalil yang nyata yang membuktikan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah yang menjadikannya. Dari peristiwa lebah yang sebut dalam ayat inilah surah ini dinamakan Suratun Nahli. Suratu An-Nahli, surah lebah. Masya-Allah. Baik. Apa lagi yang disebut dalam ayat ini? Rumah dia tu dia panggil bentuk rumah, apa dia panggil tadi? Rumah 6 segi. Rumah 6 segi dia panggil hexagon. Apa nama? Hexagon. Tengok ayat. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau suka. Lebah, dia ambil bunga. Yakhruju fasluki subula rabbik. Serta turutkanlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan padamu. Mungkin ikut Allah Ta'ala bagi ilham cara jalan ni, ikut ni. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman madu yang berlainan warnanya. Syarabun mukhtalifun alwan. Warna dia lain, rasa dia lain. Dia tengok zon mana dia duduk. Madu yang diambil oleh lebah di atas pokok, atas bukit lain, pekat. Itu dia kalau kita masyhur di tempat kita ni, madu Yaman. Power ni. Madu bukit lain. Madu tepi laut lain. Baru ni anak pergi ke
ke tepi laut. Sahabat kita lepas kuliah dia bagi sebotol madu hadiah. Kita balik minum, pahit. Tanya kenapa pahit ni? Ke tukang letak berapa dia? Dia kata tak. Ini rasa madu pokok kelam dia panggil. Pokok tepi laut. Mana setiap. Hok mari daripada hutan kita ni pula madu apa dia panggil? Ni pokok hok ni. Bukan kelulu. Tualang. Lain rasa dia. Masya-Allah. Tengok baca Quran. Syarabun mukhtalifun alwanu. Warna dia pun lain. Rasa dia lain. Fihi shifaa'un linnas. Dia mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Tentang madu lebah menjadi ubat penawar dari berbagai penyakit, diterangkan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh ahli-ahli perubatan lama dan baru. Tengok ni, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan atan Nabi. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala akhi yashtaki batnahu. Rasulullah, saudara saya mengadu sakit perut. Sakit perut. Nabi kata isqihi asalan. Mau balik bagi dia minum madu. Tak lama mari pula mengadu. Ya Rasulullah, dia ni sakit. Nabi kata bagi minum madu. Mari pula kali yang ketiga, Nabi kata bagi minum madu. Barulah kali yang ketiga dia kata qad fa'altu. Saya dah bagi dah minum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu wa kadzaba batnu akhik. Allah Taala benar, dia kata madu ni syifa, tapi perut adik-beradikmu tu tak mau terima. Nabi kata isqihi asalan, pagi minum dia madu, fasaqahu fabara'a. Barulah dia minum madu, sembuh. Sebab apa? Ada cerita dia, kan? Cerita dia nya orang ni tak mau minum. Kata di ulama tib, ulama perubatan, dia kata orang ni dia ada lebihan toksik ke apa benda dalam perut dia ni. Lebih bila dia minum madu, madu ni akan berlawan. Dia serasa tak sedap, dia pun berhenti minum. Nabi kata isqi asal, minum. 3 kali Nabi suruh dia, bila dia minum sihat, barulah Nabi kata sadaqallah, Allah Ta'ala benar, dia kata ubat ni, tapi perut adik-beradikmu tu tak mau terima. Bila dia minum, selesai masalah. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Cuma ulama tib kata ada cara-cara dia, bukan begitu ya. Kita baca hadis habbatus sauda syifa. Habbatus sauda tu ubat, pakai ngomong gitulah. Dia ada terkib, dia kena ada cara-cara. Madu cara mana minum. Dia kena belajarlah dalam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia tulis sebuah kitab At-Tibbun Nabawi. At-Tibbu An-Nabawi, perubatan cara Nabi. Jadi ada macam-macam, jadi kita tak boleh nak kata macam tu kan. Maka dalam hadis lain, hadis cerita Fabara'ah tadi, Dawahul Bukhari, dalam hadis lain daripada hadis Jabir, dia dengar Nabi kita bersabda, in kana fi syai'in min adwatikum, kalaulah kamu nak berubat, maka Nabi kata 3 jenis ubat. Syartati mihjam, pisau tukang bekam. Mana tukang bekam kita ni? Pisau bekam tu ubat. Mana kita kena berbekam. Siapa dia kalau kita nak bekam dah? Biasa bekam? La, kena berbekam. Bukabi rabbikum berbekam. Syartatu mihjam, ubat kita berbekam. Yang kedua syarbati asal, kena minum madu. Yang ketiga kita bakar dengan api, buat panas api gitu. Cuma Nabi kita larang. Nabi kata ma uhibbu an aktawi, aku tak suka berubat dengan api, dengan bakar api, tak suka. Dalam riwayat lain kata wa ana anhi ummati anil kay, aku larang umat aku ni berubat dengan api, kecuali tak ada ubat lain dah. Hadis-hadis ni semua ni rawahul Bukhari wa Muslim. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Baiklah, kalau kita nak masuk bab madu ni tak gerak
Kita pergi kepada akhir ayat, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Kata di para ulama, sebelum kita pergi ulama, ada satu kitab di tangan saya ni, nama dia Ni'amullah 'alal Insan, nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia, melalui surah An-Nahli. Di antaranya cerita lebah ni. Masa kita habis dah kan? Daripada perut lembu ni keluar madu yang cantik. Tuan-tuan baca kitab ni, nama dia Ni'amullah 'alal Insan, nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia, yang dikaji. Ini risalah yang ditulis oleh Ustaz Abdul Latif. InsyaAllah risalah ni dalam proses akan dicetak. Cuma bahasa Malaysia bila nak dapat, wallahualam. Baiklah, kita buat kesimpulan ringkas. Kesimpulan yang ringkas, makhluk lebah ni makhluk yang kecil, tapi dia boleh buat sarang yang begitu pelik kan? Sarang dia begitu pelik, dia boleh cari madu-madu yang pelik. Kita pun kalau kita nak belajar, belajarlah dengan lebah. Dia panggil mata lebah mencari kebaikan. Mata lebah mencari kebaikan. Dia duk cari bunga ya. Mata lalak mencari tahi, cari keburukan. Kita belajar. Kita tengok orang buat baik, kita sebarkan. Kita tengok aib orang, kita sembunyikan. Maka mata kita biar jadi mata lebah, jangan jadi mata lalak. Mata lalak ni, netizen zaman kita ni kebanyakannya mata lalak. Apa orang buat baik, diam. Sikit tak kena, itu yang disebar-sebarkan. Maka belajarlah kita dengan lebah. Lebah mencari apa? Mencari benda-benda yang baik, dia tak cari benda yang buruk. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam ayat ini Allah sebut nusqikum, aku yang beri minum kepada kamu. Nih dalam bab madu Allah kata apa? Tengok ayat ini, dipanggil ilmu tadabbur. Wa min kulli waktu minum susu, ayat 66, wa innalakum fil nusqikum, kami beri minum pada kamu susu. Tapi waktu nak minum arak ataupun nak minum jus, tattakhizuna minhu, kamu yang buat. Sebab apa? Kata di para ulama, nak ceritanya susu ni tak payah proses apa, ambil daripada labu susu lembu, bismillah. Tapi orang nak minum arak, dia kena proses dulu, ambil buah, perah, peram, tattakhizu, mesti kena usahakan. Itu perbezaan. Jadi kenapa disebut arak sedangkan benda tu haram? Maka ulama mengatakan surah ini surah Makkiyah. Pengharaman arak dalam surah Al-Maidah, surah arak Al-Maidah. Maka Allah Ta'ala juga telah sebut secara ringkasnya tentang perkara ini. Dan madu satu benda yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, anugerah kepada kita. Maka dia buat rumah pula, wa auha rabbuka, nak pilih tempat duduk pun Allah Ta'ala yang beri kepada lebah supaya cari. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut dalam Quran 2 kali syifa. Tanda pelajar, ini ilmu tadabbur. Dalam surah, dalam ayat madu ni Tuhan kata fihi syifa'un linnas, fihi syifa'un linnas. Dalam Al-Quran surah Fussilat Allah kata hudan wa syifa. Maka ulama tadabbur kata lam yasifillahu fi kitabihi bisyifa. Allah Ta'ala tidak sebut satu benda dalam Quran sebut penyembuh kecuali dua, Al-Quran wal asal. Dua penyembuh ini, Al-Quran syifaul qulub, penyembuh kepada hati kita daripada segala penyakit-penyakit yang tak baik, dan madu penyembuh daripada penyakit fizikal. Allahu Akbar. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa ilmu Arab, dia kata rumah apa ni? Rumah lebah tu musaddasah. Tulis sikit, musaddasah. Dia panggil 6 bucu. Tengoklah rumah lebah tu, Nahli 6 bucu. Itulah setakat itu dulu. Kalau kita pergi lagi, kita tak bergerak. Lebah ni baik, yang pentingnya
syifa, mata lebah mencari kebaikan, mata lalak mencari keburukan. Jadilah kita seperti lebah, jangan jadi seperti lalak duk cari hak busung. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 70 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.